Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa suara anda sihat, ceria, cergas dan bersemangat ya? Baik, dalam siri-siri yang lepas, Pak Su ada bincangkan jenis personality A, jenis personality B dan juga D. Jadi ada orang tanya, mana C-nya Pak Su? Asal C tak ada. Tu dia. Jadi dalam siri kali ini, Pak Su akan bincangkan jenis personality C dan hubungannya dengan stres ya. Jadi supaya kita melengkapkan kita punya jenis-jenis personality ni, kita ada A, B, C, D ya. Baik, sengaja Pak Su lewatkan yang C ni kerana C ni agak istimewa sikit ya. Baik, kita sama ada kita personality A, B, C atau D ya dalam apabila kita membincangkan tentang stres ya, kerana jenis-jenis personality yang ada pada diri seseorang itu mempengaruhi ya tahap stres yang dia alami ya. Dulu kita pernah bincang personality A, orang yang sangat goal oriented ya, mengambil risiko ya, sangat kompetitif ya, dan cenderung untuk mendapat stres yang tinggi ya. Begitu juga personality D ya, distress ya. Manakala B dia lebih santai, relax ya, gitu. Baik, bagi orang yang personality C ni ya, dia sedikit berbeza ya. Walaupun ada sedikit kesamaan dengan A, tetapi dari ciri-ciri yang tertentu yang membezakan C dengan A ya. Baik, kita cuba tengok beberapa ciri-ciri personality C supaya kita dapat lebih faham ya. Apakah yang kita maksudkan dengan jenis personality C atau type C ini ya. Okey. Baik, kalau kita lihat dalam slide ni ya, ciri yang pertama ya, orang yang personality C ni dia berfikir secara mendalam dan fokus ya. Kalau kita bincang sesuatu perkara tu, kadang-kadang ada orang fikir secara surface saja ya, tetapi orang C ni dia fikir secara mendalam. Sangat mendalam, habis benda sedalam yang mungkin dan dia sangat fokus apabila dia berfikir ya. Sebab tu orang sini ada pengarang kata, sejarah kata dia ni golongan thinker ya. Pemikir. Ini ciri yang pertama, berfikir secara mendalam ya. Yang kedua, mereka ni sangat mengutamakan ketepatan ya, accuracy, ketepatan dan juga rational. Sebab tu ada orang kata sini perfectionist ya. Nak bincang satu perkara, nak buat satu perkara, dia perlukan maklumat, data yang tepat. Ini jenis C ya. Dia tak boleh lebih kurang. Dia tak boleh sambil level, tak boleh. Dia mesti cari ya. Kalau dia nak berhujah, dia mesti gunakan fakta-fakta, data-data yang tepat. Baru dia rasa puas hati. Itu ketepatan ya, dan juga rasional ya. Yang ketiga, orang C ni dia berorientasikan tugas ya. Task oriented ya. Kita ada people oriented, kalau orang B dan juga D tu people oriented. Tapi kalau orang C ni dia task oriented, berorientasikan tugas. Begitu juga detail oriented. Mereka sangat terperinci. Ya. Benda kecil-kecil pun akan dikaji je. Benda-benda kecil-kecil pun akan diambil kira. Jadi sangat detail. Ni orang jenis ini sangat-sangat detail ni. Ya. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, ya, mereka ni sangat mementingkan standard, prosedur dan peraturan. Bila nak buat satu tugas, satu kerja, ya, sama ada yang formal tak formal, dia mesti tengok ni standard apa yang kita nak capai, prosedur mana kita nak gunakan, ya, peraturan apa yang kita patut patuhi. Ya. Jadi dia comply. Ya. Orang sini dia comply dengan mana-mana undang-undang ke SOP ke kan standard. Dia tu sangat compliant. Ya. Tu orang C. Ya. Dan yang kelima, bila mereka nak buat suatu keputusan, mereka berasaskan logik, ya, logik akal. Perasaan tak main. Orang sini feeling-feeling dia tak main. Ya. Kalau dia nak buat satu keputusan, dia mesti gunakan logik, gunakan rasional. Ya. Apa data, apa fakta, apa dalil, apa bukti. Tu nak buat keputusan. Ni perasaan-perasaan ni dia tak main. Ya. Berbanding orang B. Orang B ni dia ada perasaan sikit. Orang C ni dia tak ada. Kalau nak kata robot macam robot lah, macam tu ya. Yang keenam, mereka cenderung kepada tugas-tugas yang bersifat berstruktur ya, terancang, well planned dan juga sistematik ya. Bila nak buat satu kerja, satu task, satu job ya, dia mesti nak nampak apa strukturnya. Ini nak buat benda ni apa yang patut berlaku, ada berapa fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Apa yang berlaku pada fasa 1, apa kedua, ketiga. Macam mana kita nak plan benda ni.
Dia sangat berstruktur, sangat terancang dan sangat sistematik. Dia suka kepada perkara yang macam ni. Yang ketujuh, bila mereka membuat analisa, mereka buat analisa secara mendalam dan secara berlebihan. Dia analytical. Ni orang sini kita kata analytical. Sangat mendalam dalam membuat penganalisaan sesuatu perkara atau sesuatu isu. Dan yang ke-8, ini aspek yang agak kelemahan lah, ini weaknesses dia. Mereka ni sangat bimbang membuat silap. Sebab ini ada kaitan dengan yang kedua tadi kan, perfectionist kan. Tak boleh buat silap sikit. Mereka sangat bimbang. Ada anxiety tentang kesilapan. Yang ke-9, mereka cuba mengelakkan konflik. Kalau ada berlaku satu masalah dengan individu atau kelompok individu, seboleh-bolehnya dia nak elakkan konflik berlaku. Dia tak suka konflik. Dia elakkan konflik. Dia avoid conflicts. Okay. Yang ke-10, satu hal yang agak kelemahan orang C ni ataupun aspek yang agak negatif ialah mereka lebih suka memendam perasaan. Kalau mereka stres, mereka pendam. Kalau mereka marah, mereka pendam. Kecewa, mereka pendam. Sakit hati, dia pendam. Dia suka pendam. Ini aspek yang agak tak berapa bagus lah pada orang C. Mereka suka memendam perasaan. Kerana apa? Mereka tak nak ada konflik dengan orang lain. Jadi mereka kalau marah pun mereka tak nak sembunyikan marah tu. Tu dia. Dan yang ke-11, orang C ni kurang pentingkan hubungan. Sebab apa? Sebab dia task oriented, dia pentingkan tugas. Jadi perhubungan ni bukanlah hubungan tu tak perlu dalam kehidupan, maknanya dia kurang pentingkan perhubungan. Jadi dia impersonal. Jadi kalau kita jumpa orang C ni, memang bab-bab perhubungan ni dia kurang sikit lah. Kalau dia kata, kenapa awak tak datang kerja? Anak saya sakit, puan gini-gini. Kalau sakit, hantar hospital. Tak ada jiran nak jaga ke? Dia bab-bab perhubungan ni dia impersonal. Dia kurang pentingkan. Dia nak, kalau saya suruh awak buat ni, buat. Jangan bagi alasan-alasan gini. Itu dia tak pentingkan hubungan. Bagi mereka, tugas tu sangat penting. Perhubungan ni secondary, yang kedua. Ini di antara beberapa ciri-ciri personality C. Tu dia. Jadi kalau kita lihat orang C ni kan, orang C ni ada dalam mana-mana organisasi, dalam keluarga kita kan, dalam jabatan kita, dalam masyarakat kita akan jumpa ramai juga orang-orang C ni. Orang C ni orang yang bagus sebenarnya. Kalau dari segi dalam jabatan kita, orang yang jaga quality, quality management. Dia kena orang C. Sebab dia sangat detail, dia sangat sistematik, dia pentingkan accuracy, dia pentingkan standard, berstruktur, terancang. Ini orang-orang C ni memang sangat perlu dalam mana-mana organisasi. Baik, kita cuba lihat pula apakah kesan dari segi aspek personality ni kepada stres yang mungkin akan dialami oleh orang personality C ni. Kita cuba perhatikan dalam slide berikut. Baik. Kalau kita lihat orang C ni pertama orang personality C ni mereka ni menguruskan situasi-situasi stres yang mereka alami dengan cara memendam. Kalau mereka rasa stres ke, tertekan ke, marah ke, mereka suka pendam. Pendam perasaannya, suppress the emotion. Mereka suka pendam perasaan tu. Itu satu ciri dari segi hubungan personality dengan stres. Yang kedua, mereka juga suka menyembunyikan perasaan marah dan juga stres. Kalau boleh, kalau dia stres pun dia nak cuba cover-cover lah. Macam kita pakai mask kan. Dia cuba mask. Dia cuba selindungkan perasaan marah, kecewa, kesal kepada orang lain. Itu orang C. Kemudian yang ketiga, oleh kerana mereka suppress the emotion tadi, mereka pendam perasaan-perasaan tadi atau emosi tadi, ini menyebabkan sistem badan merembeskan lebihan hormon stres. Macam kita pernah bincang dulu, kortisol dan juga neuropeptides yang berbahaya kepada badan. Kerana dia berlebihan dalam sistem badan, maka dia boleh memberikan kesan-kesan negatif. Dan akhirnya, apa yang akan berlaku ialah sistem immunity. Sistem immunity badan akan menurun dan daya untuk melawan penyakit menjadi lebih rendah, menjadi lebih lemah. Jadi maksudnya kat situ kalau keadaan ini tidak diurus, maka orang personality boleh terdedah kepada penyakit-penyakit yang lebih teruk. Ini masalah-masalah yang boleh dikaitkan stres yang dialami oleh personality yang boleh membawa kepada terdedahnya ataupun mengidap penyakit-penyakit tertentu. Sama ada penyakit berkaitan dengan
emosi, perasaan dan juga penyakit-penyakit fisiologi ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau kita lihat ya orang personality C ni ya, dan kajian-kajian juga telah banyak dibuat ya mengenai personality C dan hubungannya dengan penyakit-penyakit tertentu ya. Dan memang ya orang personality C oleh kerana mereka memendam perasaan mereka, mereka suppress the emotion, maka akan menyebabkan kortisol dan hormon-hormon stres berkumpul dengan banyak dalam badan dan memberi efek yang negatif, ya, impak negatif kepada kesihatan ya. Dan ya, jadi stres akan meningkat dan juga membawa kepada penyakit-penyakit lain ya. Dan kajian oleh Timor Shock 1987 ya, Datore dan rakan-rakan 1980, Jiria dan juga Morris 1975 ya, mendapati ada asas untuk menghubungkan personality C dengan kecenderungan untuk mendapat penyakit kanser. Maksudnya ada asas untuk buat perhubungan, link ya. Nak linkkan personality C dengan penyakit kanser. Ada asas ya. Bagaimanapun bukanlah personality C itu menjadi punca kepada sakit kanser, tidak. Penyakit kanser ni berpunca daripada sebab lain, tetapi dalam kajian-kajian mereka mendapati ada link, boleh dihubungkan personality dengan sakit kanser ni ya. Kerana dalam kajian-kajian mereka ramai orang yang mengidap kanser ni sebahagian besar mereka ada ciri-ciri personality C ya. Baik, jadi macam mana kita nak tolong? Dalam konteks pengurusan stres kan, ya, macam mana kita nak tolong mereka ni ya? Orang personality jenis C ni oleh kerana mereka memendam perasaan ya, mereka tidak nak luahkan ya. Jadi salah satu strategi yang kita boleh bantu mereka ialah kita mengajar mereka ya, menasihati mereka ya, membimbing mereka supaya ada kesediaan untuk meluahkan ya, kongsi perasaan-perasaan yang negatif, emosi negatif ya, stres ke, marah ke, kecewa ke dengan orang lain. Terutama orang yang mereka percayai ya. Ya. Belajar untuk meluahkan. Jangan pendam, jangan simpan. Ya, ini sangat bahaya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana orang C ni dia kurang perhubungan dengan orang lain sebab dia main logik, main fakta, main data saja kan ya. Ya. Jadi dia kurang perhubungan. Jadi kita juga galakkan orang C ni untuk membina hubungan yang lebih positif dan mesra ya dengan orang dekat sekeliling. Tak kisahlah rakan sekerja, ahli keluarga, dengan jiran, dengan masyarakat. Macam-macam cara boleh buat ya. Dia boleh join persatuan ke kelab sukan, macam-macam dia boleh buat ya, supaya dia ada bina perhubungan yang baik dan mesra dengan orang lain ya. Dan yang ketiga, seperti mana yang Pak Su pernah bincangkan dalam siri-siri yang lepas ya, kita boleh gunakan teknik-teknik pengurusan stres yang efektif yang pernah Pak Su bincangkan sebelum ni, sama ada teknik berkaitan dengan mental, teknik berkaitan dengan emosi, teknik berkaitan dengan fizikal ya, teknik berkaitan dengan kerohanian boleh digunakan ya. Salah satunya boleh digunakan oleh rakan-rakan kita yang ada personality C ni ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.